Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Azhar selaku pengerusi majlis, Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Sobri bin Haji Ramli, Yang Dipertua Majlis Daerah Tumpat, yang berbahagia Saudara Muhammad Nawawi Haji Adam, Ketua WIP Majlis Daerah Tumpat, yang berusaha setiausaha Majlis Daerah Tumpat, pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasa masjid, para pegawai-pegawai Majlis Daerah, dan yang diraikan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada petang ini 22 Ramadan 1434 Hijriah, kita dapat bersama dalam majlis penutup Ihya Ramadan, anjuran majlis Daerah Tumpat pada petang yang berbahagia ini. Saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak Majlis Daerah Tumpat di atas kejayaan mengadakan program ini pada petang ini dan program-program sebelum daripada ini, yang bermula daripada awal Ramadan sehinggalah pada hari ini saya difahamkan sebagai majlis penutup, yang mana tuan-tuan dan puan-puan di antara yang terpilih untuk menerima sumbangan hari raya pada petang ini. Bila kita sebut majlis penutup, majlis penutup ni penutup program yang dianjurkan oleh Majlis Daerah Tumpat sahaja. Manakala kerja-kerja kita dalam ibadat puasa dalam bulan Ramadan ini berterusan sehingga kepada kita menemui insya-Allah 1 Syawal. Hari ini 22 Ramadan. Pada majlis perasmian yang lalu yang dibuat pada 30 Syaban, kalau tak silap saya, ataupun malam 30 Syaban, rasa macam terlalu baru sangat, rasa macam baru beberapa hari sahaja. Tapi hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Maknanya bagi sesiapa yang cuba untuk bermuhasabah diri, menilai diri, boleh merasakan bahawa perjalanan masa itu begitu cepat. Masa berjalan dengan begitu cepat, dan amat rugi mana bagi kita yang gagal untuk mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini, khususnya dalam 10 hari yang terakhir ini, untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi yang menjadi dalil kepada kefarduan berpuasa
yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas mereka yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu sasaran bagi mereka yang berpuasa. Walau apapun yang kita belajar tujuan puasa, daripada kecil dulu kita belajar tujuan puasa ni adalah untuk kita cuba merasai bagaimana penderitaan mereka-mereka yang miskin dan sebagainya, bagaimana susahnya mereka yang tidak ada makanan, bagaimana laparnya mereka. Maka dengan berpuasa kita dapat merasai kesusahan mereka, kelaparan mereka dan sebagainya. Tujuan kita berpuasa. Namun Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu tujuan yang jelas, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka dalam masa berbangki yang masih ada ini, sepatutnya kita sentiasa memuhasabahkan diri kita, kerana amat besarlah kerugian sesiapa yang melalui Ramadan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, tiba-tiba dia keluar daripada Ramadan tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan satu perkara yang cukup penting kepada orang-orang yang beriman. Satu perkara yang menjadi harapan orang yang beriman. Satu perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kita, melainkan dinilai berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang itu berdasarkan rupa parasnya, cantik huduhnya, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai oleh pangkat dan kedudukan, betapa tinggi kedudukan kamu dalam masyarakat, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai berdasarkan harta dan kekayaan, betapa kaya pun kamu, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Maka dalam bulan Ramadan ini diberi peluang untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sesekali-kali kita mengingat bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala sebut mudah-mudahan kamu bertakwa dengan berpuasa ini, jangan kita ingat Allah Subhanahu wa taala memerlukan kepada takwa kita. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa-apa daripada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa-apa daripada makhluk ciptaan. Sedangkan kitalah yang memerlukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana pentingnya ini juga, maka umat Islam diperingatkan pada setiap kali hari Jumaat. Daripada mimbar kita diperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam beriman. Ayat ini dan ayat-ayat yang seumpama ini yang menyeru kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mesti didengar oleh setiap muslimin pada setiap kali solat Jumaat. Dan kita diperingatkan juga supaya sampaikan kepada ahli-ahli kita yang tidak hadir solat Jumaat, diminta suami-suami, ayah-ayah supaya sampaikan kepada ahli-ahlinya, sama ada anak-anak perempuan ataupun isteri-isteri mereka, supaya diperingatkan dengan seruan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tunjuk betapa pentingnya takwa, betapa perlunya takwa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu apa-apa daripada kita. Walaupun kita semua ni tidak bertakwa kepada Allah, waliyazubillah, walaupun kita semua memusuhi Allah Subhanahu wa taala, tidak menyokong, tidak mendaulat, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala tetap kuat, tetap gagah, tidak ada cacat cela dan sebagainya. Maka kitalah sebagai makhluk, sebagai hamba Allah ini mengharapkan supaya kita dapat tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat awalan yang saya bacakan tadi, mana membukakan peluang sejelas-jelasnya. Maka marilah kita mencari, marilah kita merubah diri, marilah kita mengejar supaya kita termasuk di kalangan mereka yang melalui Ramadan, dan Ramadan yang dilalui itu mempertingkatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya macam mana? Jalannya sudah tentulah. Jalan yang telah ditunjuk oleh Juan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang boleh mempertingkatkan takwa melainkan jalan yang telah ditunjuk oleh Juan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik yang boleh diikuti oleh mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua jalan-jalan telah ditunjuk oleh Juan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkara yang boleh membawa kepada kebaikan yang tidak ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang ditunjuk, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara, semuanya telah ditunjuk. Khusus dalam ibadat khusus ini tak ada cara lain, yang mana semua benda mesti diikut macam mana cara yang dibuat oleh Juan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu, langkah demi langkah. Nabi kita sebut sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Maka kita kena sembahyang supaya Nabi sembahyang. Hak kita duk sembahyang, kita nak belajar dengan tok imam mana, nak belajar dengan tok guru mana, nak belajar dalam buku mana, dalam kitab mana, semuanya hak kita nak belajar tu nak belajar lagu mana Nabi sembahyang. Tak ada kita nak belajar benda yang lebih baik daripada Nabi buat. Ni kalau mari buat lagu ni molek pada Nabi buat. Tak ada. Dan tak ada benda yang boleh menyelamatkan manusia yang lebih baik daripada apa yang telah diajar oleh Juan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Kalau orang mari ayat kata ni benda ni lebih baik untuk kita buat, sedangkan benda ni Nabi Muhammad dulu tak ajar, itu adalah merupakan ajaran sesat. Tak ada. Kerana sebahagian daripada akidah tauhid kita, kepercayaan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita kena percaya dia menyampaikan segala sesuatu. Sudah disampaikan, tak ada segala apa dah. Semuanya sampai dah. Tak ada orang mari boleh rayak benda ni molek walaupun Nabi tak buat molek. Tak ada. Kalau molek untuk manusia, Nabi telah buat dan Nabi telah ajar segala-galanya. Tak ada. Nabi rayak belakang. Dan dalam hal ini sebab tu Islam dalam menjaga agama, benda-benda yang ibadat khusus ni dia start dengan haram. Dia berlawan dengan benda-benda ibadat juga. Kita panggil orang ngaji sekolah, orang main bola, orang bertani, satu ibadah apa semua tu ibadah belakang. Tapi hak ibadah hak tidak khusus tu, kalau kita panggil hak benda dunia ni, dia start dengan halal. Semua benda halal. Semua benda halal. Kecuali beberapa perkara yang diharamkan melalui Al-Quran ataupun melalui hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah dia jadi haram. Jadi kalau orang mari ayat kita ada ke barak haram misalnya, mana dalil dia? Kalau dia diharamkan, haram. Berenai haram misalnya kata orang ayat. Kenapa dia semua benda ni dia start dengan halal, kecuali benda-benda yang diharamkan. Judi haram, jelas haram.
arak haram, jelas haram. Manakala dalam ibadat dia start dengan haram berlaku, semua benda haram kecuali benda yang ditunjuk oleh juan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan hadis serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi buat tu sahaja yang kita boleh buat. Bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir, nak kejar Lailatul Qadar, semaya subuh, berasa rajin musim ni. Biasa berasa malah nak bangun pun malah, dan ni muka kita bangun dah sahur, apa pergi masjid ke apa, berasa rajin nak semaya 3 rakaat, tak boleh, tak ada. Sujud biasa, boleh-boleh biasa, rapat dahi, rapat hidung, rapat tapak tangan, rapat tapak kaki, rapat kaki apa ni di lantai. Kerana kita nak dekat sangat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berasa nak rapat ke dada, tak boleh, tak ada. Kalau rapat ke dada itu lebih baik, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun sampaikan kepada kita. Tak ada benda yang tidak disampaikan. Ini yang Allah SWT buat untuk nak jaga Islam. Sebab tu Islam ni sentiasa murni. Hak tumpik daripada buat benda-benda, dia akan jadi benda lain. Seperti mana kita dengan din ilahi, seperti mana kita dengan Qadiani. Mana ulama-ulama Islam boleh sebut bahagian ini terkeluar daripada Islam. Kenapa? Dia buat benda-benda yang lain. Dia bermula dengan benda-benda kecil, benda-benda start dengan bid'ah sikit, buat benda beza sikit, kononnya ada pengikut, ada peminat, buat macam ni lebih baik dan sebagainya. Diterima. Oleh kerana terima ni, kerana tak faham, maka akhirnya dia berpecah menjadi satu agama lain dan sebagainya. Jadi dalam bulan Ramadan ni, kita nak capai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena ikut macam mana Nabi buat dalam bulan Ramadan. Dan saya yakin semua yang ada di bawah kemah, sama ada kemah sana maupun kemah sini, semuanya sudah faham dengan cukup jelas Nabi ni buat lagu mana. Kita dengar sama-sama dah, Ramadan ni Nabi banyak baca Quran, Ramadan ni Nabi banyak bersedekah, Ramadan ni Nabi banyak bagi orang makan, Ramadan ni banyak qiyamul lail, Ramadan ni banyak tolong orang dan sebagainya. Ramadan ni jaga mata, Ramadan jaga mulut, Ramadan jaga telinga, jaga semua anggota dan sebagainya, yang ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya tu betul belaka. Semuanya tu betul belaka. Mana tak ada kesilapan, tak ada ilah. Mana semuanya tu betul. Kena jaga mulut, kena jaga mata, kena jaga telinga dan sebagainya. Tapi bagi sesiapa yang ingin mencari redha Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena belajar, kena tengok sirah. Adakah itu sahaja yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan? Memang Nabi kita baca Quran banyak. Baca Quran banyak. Kita tak boleh tanding sahabat-sahabat baca Quran banyak. Tapi kita terlupa sebut dan kita jarang sebut Nabi dalam bulan Ramadan mengetuai angkatan perang dan berperang dengan musuh Islam dalam bulan Ramadan. Jadi kita takut, kita rasa seronok, kita rasa hebat bila kita boleh baca Quran, kita boleh semaya tarawih malam, kita boleh boleh bersedekah dan sebagainya. Kita rasa kita sudah cukup hebat, rasa sudah sempurna dan sebagainya. Sempurna tidak sempurna, hebat tidak hebat, maka rujukan kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak sebut satu perspektif Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ia jaga disebut dalam televisyen, tak sebut sana. Dalam surat khabar utusan Malaysia, berita harian ke tidak disebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, di samping baca Quran, sedekah, sembahyang malam dan sebagainya, mengetuai angkatan perang dan berperang dengan musuh-musuh Islam. Bahkan perang yang pertama yang berlaku dalam Islam, yaitu peperangan Badar, berlaku dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan yang ke mana? Dalam bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Dan kalau kita ingat ayat pertama yang saya bacakan tadi, di awalan tadi, ayat itu juga turun dalam tahun yang kedua Hijrah. Maknanya umat Islam baru pertama kali berpuasa sebagai umat Islam dalam bulan Ramadan. Baru pertama kali puasa, tiba-tiba kena diperang.
Agak lagu mana? Kita hok puasa 45 tahun dah ni nak ajak kita pergi. Jangan ajak kita pergi, ajak kita pilih raya di Besut baru ni tak apa nak kita. Ki puasa. Tapi Nabi pergi. Dan kalau kita baca peristiwa Perang Badar ni, 313 orang, lawan 1000 orang dalam bulan Ramadan, puasa dan sebagainya. Tentera Islam boleh menang. Tidak kurang daripada 9 peperangan yang besar berlaku dalam bulan Ramadan. Nabi kita berada di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Peperangan yang pertama berlaku tahun yang kedua Hijrah. Mana tinggal lagi 8 tahun. Berlaku 9 peperangan dalam bulan Ramadan. Maknanya banyak sangat Ramadan diisi dengan peperangan. Tapi televisyen kita tak sebut sangat bagai. Suat khabar, radio kita tak sebut sangat bagai. Tak sebut. Kau sebut suruh jaga mulut je. Padahal kalau dari segi jaga mulut pun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, lelaki maupun perempuan, bila-bila masa sahaja, Ramadan maupun tidak Ramadan, maka hendaklah dia cegah kemungkaran itu dengan tangan. Kiranya tidak mampu cegah dengan tangan, maka kena cegah dengan lidah, dengan mulut, berucap, menyeru, marah dan sebagainya. Kiranya tidak mampu juga, hendaklah dia cegah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Mengikut riwayat lain sebut, tidak ada lagi iman selepas daripada itu, walaupun sebesar biji zarah. Hari ini kemungkaran berleluasa di tepi-tepi kita. Tapi kita berasa seronok hanya kerana kita boleh mari masjid dan sebagainya. Kita mengabaikan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengabaikan kerja-kerja perjuangan untuk menegakkan Islam. Kita mengabaikan kerja-kerja untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi. Nabi boleh jadi kuat. Zaman sahabat-sahabat zaman selepas daripada Nabi. Dalam kisah Tariq bin Ziyad, seorang panglima besar Islam yang menakluki sebahagian besar daripada Eropah. Tariq bin Ziyad ni kalau tak silap saya selepas 700 tahun selepas hijrah. Selepas hijrah. Yang menakluki Eropah. Sebelum daripada itu Islam belum ada di Eropah. Ada di Asia Barat, ada di Afrika. Juga berlaku dalam bulan Ramadan. Beliau mengumpulkan ratusan ribu pejuang-pejuang Islam untuk menakluki Eropah. Dengan mulai cerita Tariq bin Ziyad ni, cerita ni sedap. Cerita ni dia tidak wajib percaya sebab Quran sebab hadis, tapi cerita. Oleh kerana nak menyeberangi, nak kita takluk Eropah ni, dia kena naik kapal. Mana selat yang memisahkan Afrika dengan Eropah. Dia kena naik kapal. Kapal ni tak boleh muat 100 ribu orang. Lalu dia pilih di kalangan pejuang-pejuang ini hanya 40 ribu sahaja untuk menyeberangi Eropah. Bila nak menyeberangi, nak menyerang Eropah ni, dengan molek muslimat dia, 27 Ramadan. 27 Ramadan. Sebab tu saya bila SPR buat pilihan raya bulan Ramadan baru ni, walaupun ada orang duk marah buat Ramadan lah, buat apa, saya tak marah. Sebab saya duk berucap tajuk ni. Tariq bin Ziyad ni mengumpul tentera sampai ratus ribu sukarelawan untuk nak pergi perang 27 Ramadan.
Kalau royak ke muslimat kita, suami-suami nak pergi 27 Ramadan, alah, lepas raya dah. Dah, langsir tak beli lagi, lampu tak tukar lagi, kursi tak ada, topak dan palah tak ada, macam-macam. 27 Ramadan, 3 hari, 2 hari 3 hari nak raya. Atuh pemikiran kita hari ini. Tapi Tariq bin Ziyad ni boleh rumput puluhan ribu tentera yang akhirnya menyeberangi Islam masuk ke Eropah. Dan mengikut ceritanya, bila sampai ke seberang Eropah, Tariq bin Ziyad ni dia mengarahkan supaya tentera-tentera dia ni membakar semua kapal-kapal yang naik mari sana. Masuk dalam negara orang ni, bakar semua kapal-kapal. Kemudian dia memberikan ucapan yang agung. Di hadapan kamu, wahai tentera-tentera, di hadapan kamu ratusan ribu tentera musuh Allah dengan segala kelengkapan yang terkuat yang ada di dunia. Dan di belakang kamu adalah lautan yang terbentang luas. Barang siapa yang mara ke hadapan, berjuang dan mati ditentang musuh, mati kamu adalah mati syahid. Manakala siapa yang lari mundur ke belakang, terjun ke lautan, mati di lautan, maka mati kamu adalah mati sia-sia. Daripada ucapan ini, dengan 40,000 tentera, mereka menaluki sebahagian besar daripada Eropah. Tinggal lagi berada di sempadan untuk menaluki Perancis dan England. Tiba-tiba Khalifah Islam panggil balik. Tentera dipanggil balik. Duk tengah sedap nak berlawan ni. Makna Raja Perancis pun pucak kelak dah, Raja England pun pucak kelak dah. Tapi Khalifah panggil balik, nak royak sebagai tentera hebat secara mana, sebagai pekerja-pekerja Islam. Bila mendapat arahan pimpinan, walaupun kita hebat secara mana, boleh pegang segala benda, boleh buat belakang, tapi bila disuruh berundur oleh pimpinan, maka kita mesti kena sedia berundur. Lalu dia balik. Kalau tidak, mana kalu-kalu ni tak berapa itulah, tapi maknanya Allah SWT nak jadikan cerita mana Kristian tu berkembang semula daripada Perancis, England, dan akhirnya Islam jatuh semula di Eropah dan sebagainya, yang pada satu masa kita menguasai sebahagian besar daripada Eropah. Apa saya nak sebut sininya? Supaya kita nilai, walaupun kita orang kampung, duk cabai pak, duk kecek pasal nak takluk Eropah, duk kecek pasal apa ni, benda-benda yang besar-besar, tapi di sisi Allah SWT kita sama saja. Maka biar kita boleh nilai diri kita, biar kita boleh duduk, biar kita boleh letak mana Ramadan yang akan berakhir dalam masa berapa hari ini, berapa banyak kesumbangan, sama ada tenaga, idea, harta dan sebagainya, yang boleh kita berikan kepada perjuangan Islam. Memang kita nak tandingi, nak rapat dengan Rasulullah SAW, memang payah, tapi berapa banyak yang kita boleh berikan kepada Islam, supaya kita tidak tertipu, tidak terpedaya, berasa seronok dan berasa hebat, sedangkan kita masih lagi dalam kepompong tipu daya syaitan yang memang sentiasa makna tipu kita ni. Syaitan ni, dia tipu kita, dia hasut kita, dia goda kita. Bukan sahaja dia goda untuk kita buat benda-benda yang jahat, tapi syaitan dia goda manusia ni, termasuk dia menggoda manusia supaya buat benda-benda yang baik, supaya dengan buat benda yang baik ni kita meninggalkan daripada buat benda yang lebih baik. Sebab tu kita kena belajar dari segi fiqhul aulawiyah, gapo patut kita kena buat, di mana patut kita kena berada dan sebagainya, dalam kerangka untuk kita menghindar tipu daya syaitan. Amun nak perengkah tipu daya syaitan ni,
Syaitan ni mula-mula sekali dia tipu kita supaya kita syirik terhadap Allah SWT. Kalau dia tak boleh mensyirikkan kita, dia goda kita supaya kita buat benda-benda bid'ah. Kerana bid'ah ni boleh akhirnya boleh jadi agama baru. Dia minta kita buat benda bid'ah. Kalau kita tak buat juga benda bid'ah, dia goda kita supaya buat dosa besar. Kalau kita tak buat juga, dia goda supaya buat dosa besar. Kita tak buat juga, syaitan tidak pernah berputus asa. Dia goda kita supaya buat dosa kecil. Supaya buat dosa kecil. Dosa kecil ni dia bagi goda kita, dia kalau buat ambil sembahyang, hapus dah. Dah bersedekah, hapus dah. Sembahyang sunat, hapus dah. Buat ibadat-ibadat sunat lain, hapus dah dosa kecil. Dia bagi goda. Pak kita bukan malaikat, tak kita boleh buat dosa kecil. Dia bagi goda kita, mari kepala kepala kita, buat dosa kecil. Bila saja kita ikut buat dosa kecil, syaitan ni dia bagi goda kita lagi. Dia kata dosa kecil ni, kalau dia buat banyak-banyak, supaya dosa besar, buat dosa besar lah. Nak royak syaitan dia pandang. Maknanya kalau kita tidak bekalkan diri kita dengan ilmu dan sebagainya, dia jadi lagi. Kita buat dosa kecil dulu. Sebab tu dalam soal pergaulan bebas ni, hak bergaul bebas ni, dia tidak mula selalu dengan kerja terkutuk, apa ni, zina dan sebagainya. Dia start dengan jamah-jamah tangan je. Jamah tangan, temu sekali, jamah tangan, temu kedua, jamah tangan, temu ketiga, jamah tangan, temu yang keempat, jamah pipi. Dia set bobo sikit. Akhir sekali saya tanya basic. Duk buat sama dosa kecil, supaya dosa besar, baik buat besar lah. Akhirnya buat dosa besar. Akhir sekali syaitan, kalau dia tak boleh goda kita untuk buat dosa kecil, dia goda kita supaya buat benda yang baik. Tapi benda yang baik ni menghalang kita daripada buat benda yang lebih baik. Dia merayak duduk dalam masjid ni baik, bagus dan sebagainya. Lalu dia menghalang kita daripada melaksanakan kerja-kerja dakwah. Sedangkan tuntutan masyarakat, kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di luar sana, perlu kepada tenaga kita, perlu kepada sumbangan keuangan kita, perlu kepada idea kita untuk kita benteras segala kemungkaran yang berlaku di luar daripada kita. Dan kemungkaran-kemungkaran hak kecil ni, dia berpaksikan kepada kemungkaran besar, iaitu tidak melaksanakan hukum Allah di atas muka bumi, yang menjadi penaung kepada kemungkaran-kemungkaran hak kecil tadi. Jadi kemungkaran tidak melaksanakan hukum Allah, dengan hadis yang hamba baca tadi, wadzalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Mana kebencian dengan hati itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Kalau kita boleh duduk dalam masjid, baca Quran, sembahyang tarawih ke apa, tiba-tiba kita tidak rasa kebencian terhadap kemungkaran tidak melaksanakan hukum Allah yang menjadi penaung kepada kemungkaran-kemungkaran yang lain, maka kita kena semok lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga baki beberapa hari Ramadan ini boleh buka minda kita molek-molek, supaya kita di kalangan orang terpilih oleh Allah SWT yang diberikan keampunan, diberikan keredaan, dan ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah serba ringkas ucapan saya pada kita ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.